Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita sekali lagi dalam rancangan Cakap Masjid, saudara. Rancangan Cakap Masjid ini pastinya demi menyokong dana untuk membantulah Masjid Al-Amin yang terletak di Teluk Belanga untuk mengumpul dana. Kita tengok kalau Masjid Al-Amin ni sangat memerlukan bantuan daripada anda tuan-tuan dan puan, dan nanti kita akan sentuhlah tentang fadilat menderma di bulan Ramadan. Jadi bersama dengan saya Casey pada episod kali ini, saya rasa sangat bersyukur sangat seorang yang banyak pengalaman. Wah, ini dia Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya nak panggil nama Ustaz ni macam mana? Kalau selalu kan kalau Ustaz-Ustaz seberang tambak dia ada short form EUL lah, UAS. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Casey, seorang DJ yang cemerlang lagi hebat. Alhamdulillah, terima kasih. Nama saya Harun Hassan Akhtar. Jadi kalau boleh panggil saya Harun saja, atau biasa orang panggil saya Ustaz Harun. Tapi bukan kalau HHA pun boleh juga. Dan tapi saya Harun Hassan Akhtar, bukan Tauqimi Atar. Bukan Bukan. Jadi sekali. Nama Ustaz ni memanglah bila saya baca nama, ni nama familiar ni Ni kira orang lama dalam bidang dakwah di Singapura lah. Ya, diam tak diam, Casey mungkin dalam lebih kurang 31 tahun berkecimpung dalam arena mengajar. 31 tahun Saya pun bukannya muda sangat, Casey. Dah 58 nak masuk ke 25 tahun. Jadi 58 nak masuk 58 nak masuk 25 tahun. Lama tu. Lama tu. Jadi itulah masa berdakwah, dan saya syukur kerana saya dulu adalah daripada bidang sekular, tapi kemudian hati terbuka untuk memasuki bidang agama, dan akhirnya penceburan pertama saya adalah ke Madrasah Al-Junaid. Jadi guru di sana selama berapa tahun, kemudian berpindah ke Pertapis, kemudian akhirnya ke Pergas. Dan kini saya cuma mengajar di masjid-masjid di Singapura, dan alhamdulillah hingga kini masih aktif lagi. Alhamdulillah, masih diperlukan. Alhamdulillah. Sebelum saya teruskan sebab dalam studio ni saya bukan seorang saya dengan Ustaz dan anak saya. Tidak mengapa. Kadang-kadang akan terdengar suara dia Ini menambahkan keceriaan suasana kita. Alhamdulillah. Ustaz, kira pengalaman Ustaz ni memang luas lah Daripada sekolah, Ustaz dah berkhidmat dengan sebuah organisasi kan, Badan Islam, dan dalam pengalaman yang Ustaz yang luas ni mungkin apakah yang membuat Ustaz tertarik dengan bidang, sebab Ustaz kata Ustaz ni daripada bidang sekular sekarang memasuki ukhrawi lah Betul. Jadi apa yang buat Ustaz tertarik ni? Selepas tamat belajar, saya sempat mempelajari bidang forex, tentang foreign exchange dan sebagainya. Tapi lepas tu saya ada dengar tentang madrasah perlu selari dengan sekolah-sekolah kerajaan, di mana mereka perlu memperkukuhkan pelajaran matematik, sains dan bahasa Inggeris. Dan saya rasa saya boleh menyumbang, maka saya pun telah bertekad untuk cuba untuk dapat mengajar di sebuah madrasah. Maka matlamatnya adalah untuk mengajar secular subjects atau pelajaran duniawi, iaitu English, Maths, Science. Tapi lepas lebih kurang 3 bulan, mereka dapati saya juga sesuai untuk mengajar bahasa-bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab. Maka saya rasa ini adalah satu peluang yang saya tidak boleh lepaskan. Maka saya pun terimalah. Maka akhirnya perjalanan saya bermula di Madrasah Junaid sebagai seorang guru agama. Jadi Ustaz sebelum ni ada background agama. Ada tak? Memang saya kalau mungkin saya ada Islamic Studies pada peringkat A-level Cambridge. Tapi masa kecil saya suka belajar agama, dan kuasa Tuhan tu ada seorang ulama besar yang saya rasa dikenali oleh generasi otai-otai asatiza, otai orang lama lah, yang bernama almarhum Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Dan saya sempat menimba ilmu daripada beliau lebih kurang selama 13 atau 15 tahun. Jadi itu yang memberikan saya macam satu persiapan untuk menghadapi dunia agama. Dan maka bila saya masuk ke Madrasah Al-Junaid dan diperlukan untuk mengajar subjek agama, saya rasa tidak kekok kerana memang sudah dilatih daripada seorang guru, meskipun secara informal.
Wah, jadi baguslah ada pengalaman dan kemudian mungkin dia kata hidayah dah turun. Saya rasa ini memang the calling sudah datang, calling, maka saya rasa sampai wake up sekarang, call dan saya rasa amat berpuas hati kerana dulu pun pernah saya minta untuk dapat mengajar di MOE untuk jadi seorang guru. Tapi nampaknya jawapan daripada Madrasah Junid lebih awal. Maka kata orang putih, take what you get, ambil apa yang berada depan anda. Maka saya rasa ini bukan satu keputusan yang buruk, tapi bahkan the best decision dalam hidup saya. Alhamdulillah. Kita boleh pelajari daripada tapi saya pun dulu sejarah. pernah nak jadi seorang DJ tapi tak kesampaian. Cuba sikit Ustaz. Konon sekarang Ustaz sedang mengendalikan sebuah rancangan di radio, Firman dan Sabda. Saya akan berkata sekian saja Warna, sekian saja kuliah subuh daripada Warna 94.2 FM. Kalau ikut pada almarhum Nurdin Kasim, muzik jalan terus di Warna. Wah, ada tokoh ni. Masa saya ada tokoh sikit tapi alhamdulillah Kisi. InsyaAllah. Digunakan untuk tujuan yang lain. Jadi sehari ni kita berkumpul sebenarnya. Kita duduk bersembang ni untuk membantu Masjid Al-Amin lah, kumpul dana. Benar. Dan juga kita nak kongsi sedikit ilmu lah di bulan Ramadan ni. Kita pun dah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan kan. Kita pun tahulah ini penghulu segala bulan. Dalam banyak-banyak bulan, Ramadan penghulu segala bulan. Itu betul. Betul. Dan mungkin 10 malam terakhir ni, apakah kebaikan 10 malam terakhir yang Ustaz boleh kongsi dengan yang sedang menonton ni? Masya Allah. Kalau anda sudah bersiap sedia, mari kita mulakan perkongsian kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam banyak-banyak bulan, kita ada bulan Muharram sampai ke bulan Zulhijjah. Bahkan baginda pun dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Dan banyak peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram, juga pada bulan Syakban, pada bulan Syawal dan sebagainya. Tapi nampaknya Allah memilih satu antara 12 bulan ini yang dianggap sebagai teristimewa. Pilihan Allah. Macam di bumi ini ada Mekah, Madinah dan Aqsa dan berbagai lagi benua dalam dunia. Tapi Allah memilih untuk mengadakan Kaabah, Baitullah di Mekah saja. Dan Masjid Nabawi dan kubur baginda berada di Madinah. Dan Masjid Aqsa berada di kawasan Palestin ataupun Jerusalem. Jadi mestilah ada hikmahnya kenapa Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan untuk Allah menurunkan kalamnya atau bicaranya yang berupa wahyu daripada Allah yang dibawa turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia dan diiringi oleh semua para malaikat dan diketuai oleh Jibril sebagai ketua para malaikat. Kemudian diletakkan satu kawasan yang amat selamat, namanya Baitul Izzah, satu kawasan di mana wahyu telah letakkan di langit dunia yang paling dekat dengan bumi untuk kemudiannya diturunkan kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku Kisi pada 10 malam yang terakhir yang kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia, lebih mulia pada 1000 bulan. Wah, tadi saya suka tanya soalan-soalan cepu mas. Tadi Ustaz kata Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu apa Ustaz? Lauh Mahfuz, kalau kita bilang lauh adalah sejenis macam papan ataupun batu tablet. Mahfuz artinya adalah yang terpelihara. Artinya perkara pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam, itu pena Allah. Kemudian Allah menciptakan lauh, itu papan, untuk Allah menuliskan segala yang bakal berlaku di alam maya ini sebelum Allah menciptakan yang lain-lainnya. Jadi seolah Allah telah ada blueprint Kisi tentang apa yang akan berlaku dan keadaannya, siapa lahir, siapa wafat, siapa Nabi pertama sampai Nabi terakhir, tentang orang yang beriman dan tidak beriman, sampai kala siapa yang bakal jadi penghuni syurga dan penghuni neraka. Itu semua telah ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Jadi semua kitab yang kita ketahui, contohnya macam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Saya. Diturunkan apa tadi Ustaz kata? Kitab Zabur. Kitab Zabur. Atau dalam bahasa orang putihnya disebut sebagai Sam. Tapi spellingnya P-S-A-L-M. Oh. Dia punya P silent. Macam kita bilang tentang ikan apa? Salmon. Tapi L-nya jatuh. Kita sebut salmon. Jadi kalau kita sebut tentang Sam, P-S-A-L-M, maknanya kitab Zabur yang pernah diturunkan pada Nabi Daud. Jadi ada Nabi yang ada kitab sendiri lah kan? Ada Nabi yang ada kitab sendiri yang sempurna dan ada pula Nabi yang cuma mendapat lembaran-lembaran yang kita sebut sebagai suhuf. Jadi kitab-kitab apa yang ada Ustaz?
Yang termasyhur adalah kitab Zabur yang Allah turunkan pada Nabi Daud. Okey. Kemudian kita ada kitab Taurah yang Allah turunkan atas Nabi Musa yang membelah lautan, dan kitab Injil yang Allah turunkan untuk Nabi Isa anak pada Maryam, dan kitab terakhir adalah kitab untuk Nabi Muhammad bernama Al-Quranul Karim. Jadi ada 4 lah semua. Ada 4 kitab yang lengkap dan sempurna, manakala nabi-nabi terdahulu diberikan Allah turunkan pada mereka bentuk-bentuk lembaran tapi bukan dalam satu kompilasi yang sempurna. Okey, sebelum Ustaz teruskan. Jadi ada 4 kitab yang penuh ni. 4 kitab ni kalau kita tahu kita berpandukan Al-Quran kan. Ustaz hidup kita semua berpandukan Al-Quran dan sunat Nabi. Sunat Nabi kan. Betul. Tapi kalau dulu-dulu mereka berpandukan kitab-kitab ini. Benar. Jadi setiap Nabi tu mereka akan berpandukan pada kitab induk mereka. Jadi macam contohnya umat Nabi Daud sampai ke umat Nabi Sulaiman, mereka mengamalkan kitab yang sama. Manakala bagi nabi-nabi yang mungkin tidak dapat kitab, mungkin mereka cuma sekadar menerima wahyu daripada Allah berupa arahan-arahan mana yang boleh dilakukan, mana tak boleh dilakukan, apa yang mendatangkan pahala, apa yang datangkan dosa, maka mereka cuma sekadar menyampaikan secara lisan pada umat-umat mereka. Tapi kita yakin Al-Quran Karim adalah himpunan semua kitab-kitab terdahulu. Okey. Contohnya kenapa dinamakan surah Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab. Ibu, kalau kita bilang nak buat roti, ada ibu roti kan Casey? Ini adalah ibu segala kitab. Ummul Kitab. Itu surah Al-Fatihah. Jadi dulu-dulu kitab Zabur semua ada Al-Fatihah. Semua perintahnya semua terangkum dalam surah Al-Fatihah. Maka lantaran itulah surah Al-Fatihah adalah surah yang paling mulia daripada Al-Quranul Karim dan diletakkan pada muka yang pertama. Best berbual Ustaz ni. Saya baru tahu sejarah ni. Memang itu. Jadi kan itulah namakan Ummul Kitab. Dan bahkan sampai Ummul Kitab tu, kalau kita dalam salat dan tidak membaca Ummul Kitab atau surah Al-Fatihah, maka salat kita tidak sah. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tak sah salat seorang tu kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan kalau cakap tentang sah solat ni, dia macam lah lagi kalau nak baca tu nak kena apa, lafaz dengar sikit. Saya pun pernah dengar Casey baca berapa surah, contohnya ayat kursi. Bila saya tutup mata saya dengar seolah-olah orang Mesir yang membacanya. Pandai Ustaz bergurau. Saya tampak macam serius Casey, tapi si orangnya adalah baik dan suka berjenaka. Alhamdulillah, bagus. Jadi Alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya barulah mungkin dapat mengimbas kembali apa yang saya belajar dulu. Sebab ada kala memang Ustaz dah lama tak pakai kan. Betul. Jadi boleh sampai terlupa. Dan terima kasih Ustaz berkongsi kerana mengingatkan kita semua. Betul. Dan keistimewaan kitab-kitab ni kita dah tahulah semua. Dan sekarang ini kita amat rasa bersyukur sangat kita diberikan dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad, Nabi terakhir kita, dan juga sunah-sunah Nabi. Dan sekarang kita dikurniakan bulan Ramadan pula Ustaz. Betul, kita dikurniakan 10 malam terakhir lagi. Luar biasa. Jadi mungkin cuma satu saya nak tambah Casey tentang Quran tu. Kalau kita bilang walaupun Allah telah turunkan kitab-kitab terdahulu, tapi tiada jaminan dia akan dipelihara sampai ke akhir zaman. Kerana memang tiada jaminan, kerana Allah akan menurunkan wahyu selepas wahyu sampai ke wahyu terakhir. Di mana kalau sekiranya ada umat Nabi Nuh ke Nabi Daud atau Nabi Musa, Nabi Isa yang masih hidup lah, bila tiba Al-Quranul Karim dan Nabi terakhir, mereka wajib melepaskan kitab-kitab terdahulu, maka merujuk pada kitab induk yang baru, itu Al-Quranul Karim, dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah Nabi Muhammad berkata, kalau Musa hidup di zamanku, dia akan tampil ke depan dan menyatakan imannya kepada Allah dan mengaku aku adalah Rasul Allah, dan Nabi Musa alaihi salatu wasallam pasti pasti akan mengikuti syariat daripada Al-Quranul Karim. Justru itu kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Quran yang kita telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipelihara, seperti mana Allah telah firman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan peringatan, itu Al-Quran itu, dan kami yang bakal menjaganya sampai ke hari kiamat. Keistimewaan lah terpeliharanya Al-Quran itu Karim. Yes. Jadi ini memang pasal itulah Allah memilih waktu dan bulan yang tertentu
waktu yang paling istimewa untuk menurunkan Al-Quran Karim tu agar menjadi pautan Nabi terakhir dan juga untuk umat yang terakhir. Pernah Nabi Muhammad bilang, aku adalah manusia yang paling fasih di kalangan kamu. Dalam bahasa Arab. Sekarang Nabi dikenal sebagai Nabi yang ummi, yang tidak boleh membaca, tak menulis. Bagaimana baginda boleh jadi orang yang paling fasih dalam bahasa Arab? Mungkin Kisi dapat jawapannya. Agak-agak macam mana? Macam mana orang boleh fasih Saya kan dia bukan orang yang kata orang putih the lettered man yang boleh pandai menulis dan membaca. Dia mempunyai itu tak? Rahsianya Casey, kerana baginda sejak berusia 8 hari bila baginda lahir tahun hari pertama sampai hari ke-7, baginda disusukan oleh seorang wanita bernama Suaibah, hamba sahaya pada Abu Lahab. Tapi pada hari yang ke-8 sampai baginda berusia 6 tahun, baginda ditinggalkan di satu kawasan perkampungan Bani Sa'idi. Okey. Kita pernah dengar nama Halimah Sa'diyah? Ya. Iaitu ibu susuan baginda SAW. Halimah Sa'diyah ni adalah pada satu puak Arab bernama Bani Sa'idi, dan mereka adalah puak Arab yang paling fasih di kalangan semua bangsa-bangsa yang lain. Satulah baginda dapat acquire, dapat memiliki dan menguasai bahasa Arab yang paling fasih di kalangan para sahabat Nabi Muhammad yang hidup pada waktu itu. Meskipun semua Arab, tapi the two tribe itu, puak tu yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Wah, jadi baginda mungkin mempunyai minda yang boleh simpan informasi dengan begitu banyak Dan juga saya rasa ini adalah persiapan untuk baginda untuk menerima wahyu yang juga mempunyai lenggok bahasa yang sama, yang amat tinggi Casey. Jadi ini adalah mungkin saya rasa Allah dah melakar. Seperti Ustaz katalah tadi dah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Dalam papan yang dipelihara, papan tulis yang dipelihara oleh Allah, atau the preserved tablet. Papan tu ada tak? Boleh nampak mana-mana tak? Itu adalah antara benda gaib, yang benda itu adalah di sisi Tuhan. Maka bagaimana bentuknya kita tak tahu. Dulu kita biasa mengatakan blackboard, whiteboard. Kan kita sudah gunakan tablet. Tablet betul. Orang putih pun the preserved tablet. Tapi macam mana bentuknya hanya Allah mengetahui. Allah dah ada tablet dulu Sudah ada, dan masa itu dah digunakan dah lama. Bahkan kita bilang masa Nabi Musa terima Taurat pun dalam bentuk tablet dan kepingan-kepingan batu. Yang akhirnya jadi bentuk tablet yang sekarang kita ada ni. Jadi saya rasa menakjubkan Masya-Allah. Jadi kita dah tahu tentang betapa indahnya menakjubkan Islam ni sendiri. Betul. Sekarang kita nak tahu betapa menakjubnya malam Lailatul Qadar, Ustaz. Baik. Pada malam itu Allah sudah tahu tentang satu hari nanti seorang Nabi akan diutus. Tapi Allah tunjukkan sifat far-sightedness, di mana Allah dapat ada pandangan yang amat jauh. Kenapa buat perkara ni semua last minute? Tapi Allah sudah siapkan sebelum baginda diutus secara rasmi jadi Rasul. Allah perintahkan pada satu bulan, namanya bulan Ramadan, dan pada satu antara 10 malam terakhir. Dia mesti berlaku pada waktu malam Casey. Casey, dalam istilah orang-orang dalam Islam, malamnya masuk dulu, siang kemudian. Hari contohnya kalau kita kenapa satu istilah tu namanya malam Jumaat. Jadi dia adalah Khamis, tapi dah masuk Maghrib, dah masuk malam Jumaat. Esoknya baru hari Jumaat. The night of Friday. Jadi maknanya dia berlaku pada waktu malam dalam Islam. Jadi dalam Islam tu hari itu bermula dengan malam, baru siangnya baru datang. Jadi pada waktu malam, pada 10 akhir Ramadan, di mana Allah tetap membiarkan dia sebagai satu misteri, tapi bukan misteri jam 12. Satu misteri yang kita kena cari. Kalau diberitahu, kita akan jadi tak payahlah cari pada awal. Kita dah dapat pinpoint harinya, jadi kita cari hari itu. Jadi buat satu hari semua dah cover. Malam tu kita tak berjaga. Sekarang Nabi Muhammad menjaga 10 malam terakhir to play safe, untuk memastikan kalau sekiranya berlaku pada satu antara 10 malam terakhir, garanti dapat kata orang. Ustaz ada tak insider information hari mana tu? Insider tu malaikat pun tak boleh beritahu. Pasal ni semua hanya Allah mengetahui. Dan mungkin kalau malaikat pun tahu pun mereka ada secrecy, mereka tidak boleh beritahu. Jadi, sebagai manusia ni, kita seringkali akan mencarilah tanda-tanda kan. Walaupun kita tak tahu, kita akan ada dipanggil agaration. Tanda-tanda macam adakah malam ni. Walaupun kita digalakkan untuk beribadah, untuk meraihkan lebih meriah lagi 10
malam terakhir. Tapi pastinya kadang-kadang kita macam malam ni mungkin apa seperti tanda malam ni? tu. Jadi kita balik pada soalan Kisim pertama tu, di mana pada 1 atau 10 malam terakhir tu pada bulan Ramadan, tapi tahun ni tak diketahui. Pasal zaman Nabi pun tahun ni pun tidak ada tarikh. Sekarang kita bilang 2021. Tapi zaman Nabi pula tarikhnya adalah tahun gajah, tahun bersedih, tahun banjir dan sebagainya. Jadi tak ada dia punya year atau numerical year. Jadi pada 1 antara 10 malam di bulan Ramadan, tahun ini tidak diketahui. Maka Allah telah perintahkan Jibril dan semua para malaikat ambil Quran telah ditulis di Lauh Mahfuz. Istilah sekarang kita gunakan download ya, Casey. Downloading. Tak mana bukan waktu kitab tu Lauh Mahfuz turun ke dunia, tidak. Itu yang tercatat tu dibawa turun ke langit dunia yang digelar sebagai satu kawasan namanya Baitul Izzah. Dan dijaga oleh para malaikat sampai tiba waktunya wahyu pertama akan diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Perlunya ada malaikat kerana itu jam iblis dan syaitan boleh menyusup. Takut mereka ni akan berubah atau mencuri wahyu dan gunakan sebagai boleh suri wahyu. Mana mereka boleh dengar apa yang malaikat cakap, berbisik. Tapi bila baginda dilahirkan, maka mereka tidak dapat mendebusi langit yang tinggi-tinggi kerana untuk mendengar apakah perbicaraan para malaikat tentang apa yang bakal ditakdirkan oleh Allah pada masa hadapan. Maka dengan lahir Nabi, mereka semua dah ada blok lah, Casey. Saya pernah dengar lagu nasyid. Bila Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, padam api runtuh bahala. Itu adalah kisah palsu, Casey. Kisah palsu palsu. Pasal bagus ni saya tanya ni. Betul. Ini bukan sahih Nanti ingin saya habis dulu. Nanti saya terlupa. Lantaran Casey ni saya nak tahu ni. Saya tahu Casey adalah orang yang fast forward. Jadi itulah satu untuk malamnya Allah turunkan, tapi di langit dunia, Casey. Yang di mana banyak orang Melayu kita bilang itu adalah malam nuzul Al-Quran Karim. Tapi actually bukan malam nuzul Quran. Ya betul. Malam nuzul Quran adalah pada malam Allah turunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Itulah di mana Allah Nabi suruh kita cari 10 malam terakhir. Jadi minta maaf sekali ni. Malam Lailatul Qadar Allah turunkan Lauh Mahfuz, Quran pada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Quran ke Lauh Mahfuz ke langit dunia. Yang dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat Baitul Izzah. Yang kemudian akhirnya bila baginda jadi rasul pada usia 40 tahun, kemudian Allah akan berikan baginda kepada baginda wahyu pertama. Ingat Kisim bila baginda berada di Jabal Nur, di sebuah gua, namanya gua apa? Gua Hira. Pandai Kisim. Di mana baginda bersendirian dan berusia 40 tahun, maka Allah turunkan hantar Jibril untuk sampaikan pada baginda wahyu yang pertama. Juga berlaku pada 17 Ramadan. Adakah itu surah Iqra? Betul, 5 ayat surah Iqra, bukan semua, Kisim. First 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya baca ada titel Arab tak? Ada. Alhamdulillah. Jadi itu kalau orang Melayu kita menyambut 17 Ramadan sebagai nuzul Quran, actually kurang tepat, Casey. Malam nuzul Quran adalah malam Lailatul Qadar. Quran turun sepenuhnya daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tapi ini cuma 5 ayat saja. Jadi dia adalah patut digelar sebagai malam wahyu pertama. 17 Ramadan bukan malam nuzul yang kita gelar, tapi malam wahyu pertama atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun istilah ni pun diwujudkan oleh manusia. Zaman Nabi tak ada malam nuzul Quran dan sebagainya. Dan kemudian Jibril telah menyuruh baginda bacalah Muhammad, Iqra. Baginda bilang ma'ana biqari, aku tidak tahu membaca. Jadi Allah telah turunkan pada itulah malamnya, namanya malam Lailatul Qadar, berlaku pada 10 malam terakhir. Maka kita disuruh untuk mencarinya. Jadi Jibril baca, Nabi Muhammad ikut. Bila Nabi Muhammad sedang duduk tu di Gua Hira, dan baginda tidak menyangka akan ada orang muncul. Pasal yang tahu tempat baginda suka bersendiri adalah isteri baginda bernama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang kerap kali akan mengantar makanan, minuman dan pakaian. Dan kerap kali bila baginda berada di Gua Hira, baginda akan spend 3 hari, kadang seminggu, Casey. Saya rasa Casey pernah naik Jabal Nur. Jabal belum. Kalau naik
memang 45 minit, satu jam. Lama Saya dapat bayangkan itu jam kalau Sayyidatina Khadijah berusia lebih kurang 45 tahun dan wanita Arab memang seorang ni badan besar-besar. Macam mana dia bawa makanan, minuman, bergelin-gelin dan naik ke atas gunung tu dengan penuh kesukaran. Pasal itulah bila kita bawa jemaah kita naik ke Jabal Nur, bukan kerana semata-mata pasal wahyu pertama turun di situ, tapi bagi muslimah tunjukkan ini adalah contoh isteri sejati. Masya Allah. Dia sanggup naik gunung dan turun, bawa makanan dan minuman untuk suami dia. Tadi Allah mempermudahkan urusan dia, Ustaz. Dan jadi mana-mana isteri yang suka hantar makanan kepada suami di ofisnya, isteri yang salihah lah tu. Alhamdulillah. Amin ya Rab. Jadi Amin. isteri tu kau dah masak, hantarlah kepada suami anda. Bukan dia makan di luar banyak MSG. Tadi Ustaz saya tanya tentang satu perkara yang Ustaz kata, ini tidak tepat, tidak sahih. Untuk bahala. Runtuhnya bahala padam api, tiang-tiang. Banyak dongan yang disebut sebagai Israiliyat. Kenapa Israiliyat? Asal perkataan Israel adalah nama Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada dua nama. Ada dua? Yaqub atau Israel. Jadi nama Bani Yaqub, Bani Israel sama. Sama. Dia refer kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Yaqub adalah anak tunggal kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anak kepada Nabi Ibrahim daripada isteri pertama bernama Sarah. Manakala Nabi Ismail yang akhirnya munculnya Nabi Muhammad adalah daripada isteri kedua yang bernama Hajar. Asal keturunan Mesir. Dia adalah hasil kurnia Raja Muqawqis, Raja Mesir, pada Nabi Ibrahim dan Sarah yang pernah singgah di negeri Mesir selepas mereka meninggalkan satu kampung dan bunyi Ur, atau kita sebut adalah negeri Old Mesopotamia atau Babylon. Mesopotamia dulu kita belajar rajanya Raja King Nebuchadnezzar. Mesopotamia adalah masa sekarang ni digelar sebagai negeri Iraq. Okey. Jadi Nabi Ibrahim adalah asal orang Arab. Ustaz, best lah. Ustaz Kan saya bilang kita akan berbicara 4-5 jam tak boleh habis. Seronok betul lah. Betul. Jadi lepas mereka telah dihalau oleh Raja Namrud yang tidak berjaya membakar Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun terpaksa dinyahkan daripada Iraq ke negeri Mesir. Kemudian Raja Mesir pula, Sarah pula Kisi, artinya wanita yang paling cantik. Dan memang Sarah adalah wanita yang cantik. Raja Mesir ni pun terpikat nak melakukan sesuatu yang tidak baik pada Sarah. Setiap kali dia dekat tu, dia macam kena electric shock. Atau mungkin dia kena penyakit fits. Orang bilang gila khinzir. Is it? Okey. Gila khinzir. Tak tahu. Jangan benda tu jangan sebut. Dia beralas lah. Maka jadi lepas 3 kali attempt, 3 kali percubaan, dia tak berjaya, maka dia pun menuduh Sarah sebagai seorang wanita yang mengamalkan black magic atau orang bilang witches. Maka disuruh halau Nabi Ibrahim dengan Sarah dan dibekalkan dengan beberapa hadiah kambing-kambing, juga seorang hamba saya bernama Hajar yang akhirnya akan dinikahi oleh Nabi Ibrahim kerana Sarah tahu suaminya nakkan anak laki-laki untuk meneruskan tugas kenabian dia, tapi Sarah itu tidak boleh melahirkan anak. Maka Sarah Hajar telah dibebaskan, maka Nabi Ibrahim telah menikahi Hajar. Tapi jangan lupa Nabi Ibrahim pernah berkhitan pada usia 83 tahun. Khitan? Sunat. Orang Melayu bilang sunat. Sunat. Pasal dia melakukan ni sendiri pasal pada usia 83 tahun. Sebutannya apa Ustaz? Khitan. Kha, ta, alif, nun. Khitan. Orang Melayu panggil berkhatan. Khitan duduk sama. Okey. Khitan. Jadi dia berkhitan katanya dengan sebilah kapak dalam hadis Nabi. Jadi dia potong sendirilah bahagian foreskin itu. Dia potong sendiri? Itu jam mana ada Pak Mudim Kisi? Haji Syukur belum ada lagi itu jam. Pak Mudim kan yang mana yang dia dapat tahu orang tentang kena potong ataupun ini adalah wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim yang akhirnya akan menjadi syariat yang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kalau kisi perasan dalam kitab tasyahud kita sebut Nabi Ibrahim atau selawat tu sebut sebagai selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim. Kerana banyak agama Nabi tu menyadur atau mengambil masukkan ke dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya melontar jamrah pun adalah berasal pada Nabi Ibrahim, melontar iblis yang cuba menghalangnya menyembelih Nabi Ismail. Sebab
sebagai korban. Demikian juga tentang masalah sa'i antara Safa dan Marwah adalah perbuatan Hajar mencari minuman dan makanan untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi itulah, akrabnya hubungan syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lagipun Nabi Muhammad pun berasal daripada Nabi Ismail, itu anak kepada Nabi Ibrahim daripada Sayyidatina Hajar. Jadi seolah ada banyak hubungan antara orang-orang Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wah, family tree dia baru saya dapat bayangkan bila Ustaz jelaskan mata saya dah Betul. Bahkan untuk pengetahuan kisi, Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, Father of Messengers, bapa kepada para nabi. Okey. Jadi daripada dia lah keluarnya nabi-nabi yang lain lah. Jadi hebatlah Nabi Ibrahim. Jadi itu. saya tahu rasul ramai. Apa beza rasul dengan nabi, Ustaz? Baik, Rasul adalah pilihan Allah yang Allah berikan dia syariat untuk dia menyampaikan kepada masyarakat. Itu namanya Rasul. Orang putih bilang messenger menyampai. Ya. Manakala Nabi pula kita sebut sebagai prophets. Prophet adalah dia cuma mengamalkan syariat yang telah ada. Contohnya macam Nabi Daud adalah rasul, diberikan oleh Allah dengan Zabur. Anaknya Nabi Sulaiman mengamalkan kitab yang telah diturunkan pada sang ayah. Jadi dia cuma amalkan, dia tak diberikan syariat baru tapi mengamalkan syariat yang telah ada. Okey. Jadi macam contohnya siapa lagi, macam macam Nabi Musa adalah rasul, dia telah diberikan oleh Allah dengan Taurat dan untuk berdakwah. Manakala abang seibunya itu Nabi Harun alaihissalatu wassalam adalah nabi yang mengamalkan syariat yang Allah turunkan pada Nabi Musa. Nabi yang nama sama tu Ilyasa. Ilyasa, mereka adalah Nabi Bani Israel juga. Dia adalah keturunan daripada Nabi Yaqub juga. Cuma Nabi yang prominent yang kita tahu adalah 5 Nabi kan, yang dikelar sebagai Nabi Ulul Azmi, yang punya daya ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan terakhir Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi daripada malam Lailatul Qadar, nuzul Quran kita dah pergi ke sentuh Tapi baguslah Anbiya, ya? Satu perkongsian dan sebenarnya ramai tahu tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar ni kan. Semua berlipat ganda. Kalau bulan Ramadan berlipat ganda, malam Lailatul Qadar lagi berlipat ganda. Tentu macam baginda terlalu gembira kisi masa macam mencanangkan kedatangan bulan Ramadan. Kalau kita macam excited tentang sesuatu yang bakal datang, kita dah bilang nak datang ni, cepat. Itu juga gesaan Nabi pada umat baginda bila baginda berkata telah datang padamu bulan Ramadan. Bulan yang barakah. Jadi baginda bilang bulan Ramadan dah datang dan diiringi dengan bulan barakah. Barakah adalah satu kalimat yang sukar nak diberikan terjemahannya dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris kerana bahasa Arabnya terlalu luas. Atau orang bilang adalah bulan blessing. Keberkatan. Tapi barakah itu sendiri terlalu luas. Berkat pada rezeki, berkat pada ilmu, berkat pada udara dan sebagainya. Jadi susah nak tapi mana bulan tu bulan yang amat luar biasa lah. Dan bagi dia pun bilang pada malam tu Allah telah turunkan Al-Quran. Mana wahyunya Allah pilih nak turunkan bukan sebarang bulan, bukan sebarang malam. Dia adalah malam itu yang dipilih oleh Allah. Maknanya pada Allah tu Ramadan is the best dan malam itu adalah malam terbaik. Allah memilihnya. Dan kemudian Allah Nabi Muhammad menyambung pada malam itu Allah membuka semua pintu syurga. Pintu syurga ada berapa agak-agak? Pintu syurga ada 8 kan? 8. Okey. Manakala pintu neraka cuma ada 7 kerana orang putih bilang the good always exceed the bad. Yang banyak tu lebih baik pada yang tidak banyak. Jadi yang paling atas apa Ustaz? Syurga atas. Syurga paling tinggi orang bilang adalah Jannatul Firdaus. Firdaus. Ada sebuah masjid jalan ibadat namanya Masjid Al-Firdaus kan. Firdaus adalah syurga yang paling tinggi, tapi saya rasa syurga yang paling tinggi adalah untuk para nabi dan rasul. Ya, betul. Kita baca bahawa syurga Nabi Muhammad, masya-Allah Casey, adalah di mana betul-betul bawah arasy Allah. Can you imagine Allah punya throne di atas anda tu, jadi bumbungnya kita just there. Dekatnya. Dekat tu Ustaz Nabi dengan Allah. Kita jadi dekat nabi-nabi semua akan berada di Firdaus. Ya, maka mereka dalam dan
kita pun tahu Nabi semua tidak sama darjatnya. Betul. Mana saya rasa ni Nabi yang 5 ni lah yang kita sebut tadi, Nabi Ulul Azmi tu yang ada kemuliaan yang luar biasa daripada Nabi yang lain. Maka mereka ni akan ditempatkan di situ. Tapi tempat Nabi Muhammad adalah paling istimewa lah. Tapi yang paling untung juga adalah manusia biasa. Tapi dapat syurga yang sama dengan Nabi. Isteri Nabi lah. Isteri Nabi. Dia nak pergi mana kan? Okay. Mesti ikut pada suami mereka kan? Dia boleh saing sekali Tentu, semua isteri baginda tak boleh dinikahi, Casey. Mereka digelar sebagai Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang beriman. Dan mereka ni akan jadi isteri Nabi kekal dalam syurga. Contohnya Sayyidatina Khadijah, Aisyah, Hafsah binti Omar, apa lagi, Ummu Salamah. Semuanya akan ikuti suami mereka ke dalam syurga. Jadi mereka adalah manusia biasa, tapi kerana suami mereka adalah Rasul, maka mereka mengikuti suami mereka, Nabi Muhammad. Konon macam kat dunia lah suami general, isteri pun dapat rasalah kegeneralannya atau suami tu datuk maka isteri pun dapat datin macam tu lah. Tapi yang masalah kalau seorang wanita di Singapura contohnya suami dia meninggal kemudian dikahwin suami yang baru, yang kedua, kalau dalam syurga dia ikut yang pertama atau kedua? Ikut yang tak tahu Ustaz. Banyak yang banyak orang bilang lah dia akan ikut the latest. Mana isteri yang suami yang kedua. Pasal apa bila dia telah dimiliki oleh orang kedua, dia dengan yang pertama dah terputus, dah pindah kan. Ada pula yang dikatakan dia akan diberikan pilihan memilih mana yang lebih baik akhlaknya daripada yang kedua. Untung juga itu. Yang pertama baik, tapi yang kedua garang, tapi loaded. Jadi dia akan dapat memilih lah. Jadi pasal tu saya lihat banyak wanita-wanita yang sayang dengan suami mereka. Mereka bertanya, nak kahwin lagi tak makcik? Takut tak jumpa pakcik lah Ustaz. Gitu. Jadi sedihnya. Biar kekal, biar ni adalah kata orang kekasih awal dan akhir lah. Masya Allah. Lagu siapa tu? Jamal Abdillah. Gitu kan. Jadi Ustaz, ni malam Lailatul Qadar kita dah tahulah ada keistimewaan dia. Ini fadilat dia apa Ustaz? Baik, memang kan Nabi telah menyambung pada malam itu Allah cipta satu suasana yang syurgawi tu, Casey. Maknanya Allah membuka pintu syurga. Kita dapat macam rasa syurga dibuka untuk kita lah. Seolah macam satu invitation, satu undangan. Macam kita bilang open house. Kita dapat rasa suasana syurgawi dalam bulan Ramadan ini saja dan tidak ada pada bulan yang lain. Dan Allah seolah berikan kita keamanan. Jangan takut, pintu neraka ditutup. Dia berikan kita macam kelegaan minda, hati dan rohani. Malam tu adalah malam yang paling aman dalam dunia dan tidak ada malam sepertinya. Melainkan pada bulan Ramadan. Kemudian Allah menambah, Allah mewujudkan pada malam itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sabda baginda. Di mana malam itu namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga mempunyai beberapa makna. Antara qadar juga bermakna kuasa. Qadar juga boleh berarti sukatan. Qadar juga boleh berarti kemuliaan. Tapi banyak ulama lebih suka menggunakan sebagai kemuliaan, malam yang mulia. Maka pada malam itu Allah telah, kerana umat Nabi Muhammad usia pendek-pendek, kata baginda, usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 wa 70, usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Mana kalau umat terdahulu ratusan tahun. Jadi untuk dapat mengungguli mereka walaupun usia itu muda, tapi ungguli mereka segi amalan, Allah mewujudkan bagi umat Nabi Muhammad satu malam yang istimewa namanya malam Lailatul Qadar. Dan Allah letak value, letak nilai pada malam tu. Meskipun malam tu adalah boleh dinilai macam malam biasa, kerana malam itu Allah turunkan Al-Quran, wahyunya yang jadi mukjizat teragung Nabi Muhammad. Allah muliakan malam tu melebihi 1000 bulan. Dia bilang lebih, Kisi. Kalau kita ikut pada kiraan duniawi, 1000 tahun lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Okey. Tapi kita bilang khairum, lebih baik, mana lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Mana bukan exactly 83 tahun 4 bulan lah. Lebih baik daripada itu. Kalau kita usia lebih tinggi lagi lah mungkin kalau saya berusia sekarang di 58 dan masuk 25. Kisi berapa sekarang? Saya 40. Muda lagi, Alhamdulillah. Kalau Kisi dapat jumpa malam tu, walaupun sedetik, seolah amalan kita 24/7, 24 jam selama 1 minggu,
selama 365 suku hari, melebihi 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan, ibadah dan pahala diberikan sedemikian rupa. Luar biasa Ustaz. Dan malam tu juga Allah akan juga pada bulan Ramadan Allah menambahkan amalan kita, 1 menjadi 10, menjadi 700. Tapi bila kita berpuasa pada bulan Ramadan, Allah sendiri bilang puasa tu untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Kalau kita bekerja dengan contohnya dengan Bill Gates, Casey contohnya jadi seorang technical advisor, mungkin Casey diberikan $20,000 US kan. Cukup tak Casey? Tak cukup. Nak 200,000 lah Even 2 juta pun terlalu sikit di sisi Allah, Casey. Allah yang miliki langit dan bumi akan berikan kita balasan. Kerana Ramadan tu, puasa tu terbuat kerana Allah. Sembayang kita boleh wayang, kita boleh pura-pura. Tapi kalau Casey berpuasa, siapa yang saya tahu? Kalau kita berada dalam bilik, kita sembunyi makan, tak ada orang tahu. Tapi kita tahu, kita conscious Allah yang menyuruh aku berpuasa dan dia mengawasi aku. Aku tidak akan boleh melakukan apa yang ditegak oleh Allah. Jadi Allah berikan ganjaran yang amat besar pada bulan Ramadan. Amalan kita berganda-ganda. Wah, saya duduk ni macam banyak sangat informasi Ustaz. Sampaikan songkok saya ni makin tinggi Ustaz. Tapi Casey otak macam sponge, budak menyerap budak-budahan. Saya betul suka kita duduk ni Ustaz berkongsi tentang kelebihan Islam. Sebab kalau kita cakap tentang 10 malam terakhir, orang semua kebanyakan kita dah tahulah. Betul. Kebaikan, fadilat, pahala yang berlipat ganda. Kan? Tapi kalau kita nak tahu kenapa malam tu kebesaran tu, bila Ustaz mulakan dulu diturunkan Lauh Mahfuz lah, Al-Quran ke Lauh Mahfuz, dan kebesaran Al-Quran tu sendiri, dan dalam Al-Quan tu ini adalah hadiah daripada Allah untuk umat Nabi Muhammad, dan it makes sense Ustaz. Ya, dan malam ni pun tidak ada pada umat terdahulu, Casey. Ini adalah antara kemuliaan yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad. Kalau Casey bertanya atau kita lihat sekeliling kita, siapa manusia yang paling banyak amalannya? Ya, bagi orang-orang yang percaya pada wali-wali, dia akan bilang, Syekh Abdul Qadir Jalani lah, Junaid Baghdadi lah, amalan mereka memuncak dan sebagainya. Tapi manusia yang paling takwa, paling beriman, Nabi Muhammad. Pun baginda teriur tau, Casey, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kalau kita sudah jadi jutawan, ada orang bilang kita offer lagi 10 juta. Bagi kita bilang, dah ada pun aku, buat apa nak cari. Tapi Nabi tidak demikian. Dan baginda adalah contoh bagi umat Nabi Muhammad. Lihat aku adalah hamba Allah, rasulnya yang beriman pada Allah, paling takwa. Tapi bila Allah menawarkan sesuatu, bagi dia mencari dengan penuh kesungguhan. Jadi kalau Nabi itu yang amalannya luar biasa, kekasih Allah, cari dengan sungguh-sungguh, kita pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam main macam indah tak indah. Satu peringatan, jangan demikian. Lihat contoh Nabi kita, bagi dia mencari sungguh-sungguh. Mana walaupun baginda dah jamin syurga, tetap baginda nakkan ganjaran ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara, saya doakanlah semoga kita semua termasuk ustaz amin, dapatlah dapat malam Lailatul Qadar. Dan saya yakin insyaAllah kalau kita cari dan tekun pada 10 malam terakhir, mudah-mudahan kita semua dapat. Amin. InsyaAllah, amin. Dan Alhamdulillah dah tamatlah kita di penghujung kita berborak-borak ni kan. Dan sekarang ini nak cakap tentang inilah menderma untuk Masjid Al-Amin. Jangan lupa saudara, kalau ada kelebihan, anda boleh dekat bawah ni ada Pay Now number ni, anda boleh berikan sumbangan anda untuk masjid. Dan Masjid Al-Amin ni dia ada wakaf. Di Singapura saya difahamkan oleh Encik Jamil, itu pengurusi Masjid Al-Amin ni, tidak semua masjid ada kelebihan untuk wakaf. Jadi Masjid Al-Amin diberikan kebenaran untuk wakaf dan ada package wakaf. Dan Ustaz, wakaf ni apa keistimewaan wakaf? Masya Allah, saya sendiri pernah mengajar di Masjid Al-Amin lama dulu, semasa saya muda, Casey. Semasa saya muda, saya lawa juga, mata saya hijau dan badan saya V. Alhamdulillah. Tapi lepas tu saya paksa berpindah ke masjid yang lain. Memang Masjid Al-Amin saya dapat lihat pada asal awal masjidnya sampai sekarang, saya rasa tidak banyak yang berubah. Dan oleh kerana peredaran masa, banyak perkara yang dikatakan bocor, retak, pecah dan sebagainya yang perlu diganti.
Bahkan Nabi Muhammad bilang barang siapa yang membina sebuah masjid kerana Allah, kita akan dibinakan oleh Allah sebuah istana dalam syurga. Dengan derma $10, $20 atau ambil package yang ditawarkan oleh Masjid Al-Amin, anda bayangkan anda dapat rumah yang tersergam indah, namanya istana dalam syurga, dan dia bukan diperbuat daripada kayu batu bata, daripada kayu jati, diperbuat daripada berlian, intan dan permata. Sesuatu yang mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Satu kata orang tawaran yang amat besar yang Allah tawarkan kepada kita. Dan saya teringat masa dulu, masa baginda daripada Mekah berhijrah ke Madinah, maka baginda pun melepaskan unta baginda. Unta itu pula nama unta baginda cantik nama dia. Dia ada nama. Namanya adalah Al-Qaswa. Oh, nama Arab Al-Qaswa. Kan, nama unta dia ada nama. Nama dia cutie ke? Qaswa ni apa maksud? Al-Qaswa mana adalah sesuatu yang boleh bertahan jauh. Mana Qaswa ni boleh berjalan, bawa baginda pada perjalanan yang amat jauh. Dan di mana kalau kita berada di padang pasir menggunakan kuda memang tak sesuai, kerana kuda dia tidak ada long lifespan. Tapi unta ni Masya Allah, dia boleh bertahan sangat, luar biasa. Ibarat dalam Quran pun Allah mencabar kita, tidakkah kamu lihat pada unta bagaimana ia telah dicipta. Dan saya ingin berkongsi dengan KC tentang unta ni. Kalau dia minum air, air kan dia ada water molecule, molekul air. Kalau air itu diminum oleh unta tu dan disimpan dalam badan unta tersebut, lepas 12 hari dikeluarkan, air itu sesegar hari pertama ia diminum. Ya. Wah, sistem dalam badan tu dia lain preserve water molecule sampai air tu sesegar hari pertama dia diminum. Luar biasa. Dan unta ni pula dia ada memory, di mana kalau baginda nak bergerak pada Mekah, nak ke Madinah, dia membuka semua memory dia dan dia akan menangkap dan menyimpan dalam otak dia. Bila nak pulang semula, biarkan unta tu dia tahu macam mana nak balik. Dia ada GPS tengok sendiri. Dia jauh macam unta juga Tapi rupanya dia unta ni kira otak dia bergeliga Itu juga. Allah cabar kita. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami mencipta unta? Mana itu bukan satu cabaran yang kosong-kosong, mana ada kemukjizatan pada penciptaan unta tersebut. Luar biasa. Ini saya rasa kalau ahli-ahli mungkin ahli-ahli haiwan ke binatang akan buat research, mesti kami dapati unta mempunyai mesti Ustaz. Betul. Dan tak mustahil juga. Kenapa Allah menjadikan mukjizat Nabi Saleh juga seekor unta kan? Mukjizat saya tak tahu. Dia seekor unta yang unta betina yang keluar daripada rekahan gunung. Mana suami dia, mana mak dia, mak apa, just keluar pada rekahan gunung, unta keluar. Dan unta itu mampu memberikan bekalan susu pada umat Nabi Saleh yang berjumlah ribu-ribu orang. Bayangkan unta yang seekor dapat berikan beribu liter air untuk umat Nabi Saleh yang beribu jumlahnya. Tapi akhirnya mereka telah membunuh unta umat Nabi Saleh kerana mereka tak suka Nabi Saleh dan juga untanya. Akhirnya mereka telah diazab oleh Allah. Jadi kalau anda menderma untuk Masjid Al-Amin, saya sendiri telah pernah berjejak dan mengajar di situ. Saya kenal sangat tentang keadaan Masjid Al-Amin. Ruangnya luas dan dia berpotensi untuk berikan khidmat yang luar biasa. Bukan untuk masyarakat Islam saja KC, tapi bagi mereka-mereka yang nak adakan konferensi ke apa-apa kan, boleh menggunakan ruang di Masjid Al-Amin. Dan siapa tahu kita dapat menjadikan Masjid Al-Amin sebagai pusat dakwah terungkul di Singapura. Jadi kalau kita menderma bukan sekadar untuk orang bersalat saja, untuk orang dapat belajar, dapat berdakwah, dapat adakan perbincangan yang bermanfaat untuk masyarakat, besar sekali pahalanya. Jadi saya menyeru pada anda, jangan lepaskan peluang ini. Lihat pada PayNow UEN number tu, sira anda berikan. Orang kita ada satu sikap KC yang dibilang sikit tapi ikhlas. Sikit tapi ikhlas. Kenapa tak banyak tapi ikhlas itulah biar aku pakai sikit tapi ikhlas. Jangan rasa banyak tak ikhlas. Kenapa tak tukar banyak tapi ikhlas? Macam cerita Sina Abu Bakar, semua diberikan tu Allah.
Itu adalah satu sifat yang baik, sifat yang positif untuk anda ikuti. Jadi derma seikhlas anda sebanyak mungkin niatkan sebagai wakaf untuk diri anda dan keluarga anda. Tadi Kisi tanya tentang masalah wakaf. Wakaf adalah satu kawasan, satu tanah, satu ruang yang anda niatkan sebagai untuk digunakan untuk ibadat pada Allah. Contohnya masjid, ya. Contohnya Nabi telah membina sebidang tanah di perkampungan Bani sebuah kampung di Madinah, dan bagi dia telah mewakafkan sebagai sebuah masjid. Kemudian kalau dah diwakafkan, dia jadi milik Allah, dan Allah yang akan mengganjari orang yang menderma untuk wakaf tersebut. Dan selama tempat atau ruang atau barang-barang yang telah diwakafkan itu digunakan atau masih wujud, maka si penderma akan tetap mendapat pahalanya meskipun dah masuk ke lubang kubur. Contohnya Kisi membuat sebuah masjid yang digunakan selama 70 tahun. Pahala 70 tahun itu akan tetap masuk ke dalam kita punya amal saleh, dan kita akan tetap menikmatinya. Kemungkinan kalau kita cakaplah ialah kita ni bukan sempurna Ustaz Kalau kita masuk dalam neraka contohlah jadi neraka kita kena hukum 2000 tahun. Jadi pahala kita jalan ni. Jadi kurang macam itulah Ya, dosa berkurang bila kita istighfar lah. Tapi kan kita akan ditimbang amalan kita. Jadi kalau kita punya dosa gitu banyak kan, kemudian diletakkan pahala kita, dan pahala kita lebih berat, dan kita punya dosa jadi semakin ringan. Mana kita akan amalan baik kita melebihi amalan yang kurang baik kita. Dan ini tentunya akan, pasal Allah lihat orang ni banyak buat baik, mana taat dia pada aku, maka Allah akan meletakkan pada dia sifat rahmatnya. Dia lebih banyak beramal, dan dia punya dosa sikit, dia dah cuba mengawal diri dia, tapi manusia tetap buat dosa. Tapi Allah akan merahmati si fulan dengan mengampunkan dosanya yang masih sisa lagi. Jadi saudara ingat derma, wakaf, khususnya untuk membantu rumah Allah ni memang amat digalakkan. Lebih lagi bulan Ramadan, lebih lagi 10 malam terakhir. Wah, Masya Allah. Macam tadi Kisi bilang tidak semua masjid menawarkan wakaf, dan kini pula wakaf ni wujud dalam bulan Ramadan. Satu malam berganda menjadi 10, menjadi 700 kali ganda. Anda menderma $1 jadi $700, tapi bukan pound sterling ke bukan. Ni currency yang hanya Allah tahu saja. Jadi just bayangkan satu saham menjadi 700 saham. Ini adalah tawaran yang amat luar biasa yang anda tidak akan ketemukan. Lagi kalau dilakukan dalam bulan Ramadan, hanya Allah saja tahu pahalanya. Alhamdulillah. Terima kasih nak ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Harun Hassan Akhtar. Terima kasih yang sudi meluangkan masa. Kita akan jumpa anda di episod seterusnya dalam rancangan Cakap Masjid, rancangan istimewa yang kami adakan untuk membantu Masjid Al-Amin mengumpul dana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.